Mango. Saya tanam itu mango banyak cantik, besar-besar, manis, banyak happy. Melalui agensi Perbendaharan Pengeluaran Pertanian Negeri Perak, secara agresifly mengajak orang-orang yang berusaha tanah untuk daftar tanah dengan kita. Melihat mereka ini berubah menjadi usahawan. Ini dia pisang berangan grade A yang terhasil di dalam tempoh seminggu. Mereka mampu menghasilkan sehingga 1,500 kg pisang. Dan namun jumlah ini masih lagi rendah berbanding ketika sebelum Perintah Kawalan Pergerakan. Tu bayang tu. Nak pilih kelapa betul-betul tu memang susah jugalah. Kadang-kadang bukan satu pokok aja Kak Kait. Kadang-kadang sampai 2-3 pokok kan. Kawan tu ada macam 2 bekas saja. Tapi nak kait kelapa sampai 5-6 pokok. Semua pokok kelapa ni abang test, tak ada yang sesuai. Saya menyantuni mereka yang petani-petani yang bergantung hidup kepada pertanian di atas tanah yang kecil, dan inilah usaha yang kita lakukan. Singgah bermalam rumah Pak Udin, masalah najis. Melalui agensi Perbendaharan Pengeluaran Pertanian Negeri Perak atau ACDC, kita secara agresifly kita pergi daripada daerah ke daerah untuk memastikan dan mengajak orang-orang yang berusaha tanah untuk daftar. Asal bergaya, asalkan senang di dalam hati. Biar apa asal bergaya, asalkan senang di dalam hati. Ipoh, ibu negeri Perak, pernah menjadi sebuah bandar terkaya di Asia Tenggara hasil ledakan perlombongan biji timah suatu masa dahulu. Di sini berpusat segala perancangan untuk terus memajukan negeri indah ini. Kekayaan hasil bumi Perak, kesuburan dan pembangunannya adalah kurnia yang Maha Esa. Pertanian antara elemen diberi penekanan oleh kerajaan negeri Perak dalam menyediakan iklim ekonomi yang mantap demi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data Jabatan Pertanian dan agensi-agensi pertanian negeri, pengeluaran hasil pertanian oleh para petani di negeri Perak sehingga 14 April 2020 dianggarkan melebihi 13,000 tan metrik. Terima kasih, jual buah dek. Okey. Pertanian bukan perkara kecil. Hanya individu yang berilmu dan bersemangat tinggi mampu melaksanakan kerja berbudi kepada tanah. Cuaca terik dan siraman hujan adalah sahabat mereka. Bukan hanya kesabaran mendampingi cuaca tak menentu, hasil tak menjadi juga sebahagian daripada proses membina empayar hasil yang diinginkan. Bagi Tan Gen Loy, pertanian adalah cinta pertamanya. Segalanya bermula sejak 30 tahun lalu dengan penanaman sengkuang. Tanah di sini telah diteroka lebih 30 tahun dahulu. Sengkuang memerlukan keadaan lembap dan panas dengan suhu hariannya di antara 21 hingga 30 darjah Celsius serta jumlah kedapatan hujan tahunan antara 500 hingga 1,500 mm. Inilah. Cukup 4 bulan. Ini tarak ini baru 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Pasal dia lagi belum banyak besar lah. Kalau 4 bulan dia macam besar lah. Kalau lagi 1 bulan dia besar. Kalau harga tinggi macam ada RM2 lebih, kita untung lah. Kalau RM1
kurang sikit kita untung sikit-sikit lah, kasih gaji saja. Macam. Baik, ini sengkuang yang belum matang sebenarnya dan kalau dah matang nanti ia lebih besar seperti mana yang dijelaskan oleh Puan Tan dan dijangka mampu dijual pada harga sehingga mencecah RM2 sekilogram. Kena tunggu sebulan lagi lah kalau macam ni ya. Ya, lagi sebulan ni. Okey. Sengkuang adalah tanaman tanah rendah yang sangat tahan dan boleh hidup pada kebanyakan jenis tanah. Namun, tanah peroi dan ringan adalah paling sesuai untuk tumbesaran ubi sengkuang. Bagi tanah jenis berat atau tanah berpasir, struktur tanah perlu dibaiki dengan menambah bahan organin sebelum menanam. Bagi tanah gambut, pengapuran adalah diperlukan. pH yang paling sesuai bagi tanaman sengkuang ialah antara 5.5 hingga 6.8. Sengkuang ditanam dari biji benih. Biji benih yang baru dipetik tidak mudah bercambah. Oleh itu, biji benih yang baru itu hendaklah disimpan selama 1 atau 2 bulan. Ini 1 bulan ni macam lah. Keperluan biji benihnya lebih kurang 10 kg per hektar dan perlu dirawat dengan racun kulat tiram terlebih dahulu. Hentang habis dia satu biji. So keluar ini biji lah. Nanti keluar habis di biji, kita baru tanam lah sengkuang. Ini sebenarnya ialah kita nampak macam kacang tapi sebenarnya adalah benih sengkuang ya. Ya. Yang akan dikeringkan. Sebelum dikeringkan kena pastikan dia betul-betul kering ya. Ya. Jemur selama berapa lama? Sebulan? Sebulan. Dan selepas sebulan dia akan disemai di tapak semaian dan difahamkan untuk menanam sengkuang yang berkualiti ini memerlukan penyiraman yang teliti. Perlukan banyak air untuk tanam sengkuang? Ya, hari-hari siram air. Hari-hari? Kalau tu tak mau siram air, dia boleh mati. Ya, inilah ibaratnya dalam perjuangan pertanian ni seperti Puan Tan dan Cik Rohaizat. Mereka berjuang bermati-matian pada setiap hari kerana pertanian ini bukan hanya untuk isi masalah lapang, bukan hanya untuk rezeki tapi adalah nadi dan cinta mereka sepanjang hidup. Bertani untuk perniagaan dan untuk kehidupan. Macam ni dijual tak? Itu biji ya. Kalau orang mau beli Tan Ken Loy atau mesra dipanggil Mama Tan, antara peneroka tanah kerajaan negeri Perak yang sedar akan status tanah tidak sah yang diusahakannya. Dia mengambil inisiatif untuk mendaftar perniagaannya pada tahun lalu. Itu belum kering Kau lagi. ni kena cakap betul lah? Kau kena cakap biji betul lah? Boleh lah kalau kita maya senang kita boleh cakap sengkuang tu cantik sikit lah. Jiwa boleh untung banyak kan. Dalam pertanian ni sebenarnya kekangan adalah kewangan sebenarnya untuk kita menambah baik infra. Jadi saya punya wawasan sudah tentunya lah jadi petani yang berjaya lah. Jadi untuk mencapai wawasan tu saya ingat ingin memohon bantuan daripada pihak kerajaan jugalah dari segi dana untuk anak benih. Sebab anak benih yang berkualiti bukan semudah kita ambil hasil dan kita dapat anak benih, tidak, kita kena beli. Bagi membolehkan para petani meneruskan usaha mereka, kini Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak sedang giat menjalankan program pemutihan kawasan penerokaan haram pertanian di negeri ini. Sehingga kini, keluasan tanah di Teroka yang telah diselesaikan ialah kira-kira 1,000 hektar. Manakala tahun ini, jumlah kawasan yang berjaya menjalani proses itu melebihi 228 hektar, termasuk kawasan yang diusahakan oleh Tan dan Rohaizat. Melalui agensi Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak atau ACDC, kita secara agresifly kita pergi daripada daerah ke daerah untuk memastikan dan mengajak orang-orang yang menguasai tanah untuk berdaftar tanah dengan kita. Cabarannya adalah untuk mengenal pasti orang-orang yang betul-betul menguasai tanah tersebut. Ada kes-kes tertentu bila pihak ACDC pergi ke lapangan, kita tidak dapat jumpa owner yang sebenar. Ini satu cabaran yang sangat besar. Perbincangan sentiasa diadakan sehingga pendaftaran berjaya dilakukan tanpa mengganggu hasil tani usahawan. Dibantu anaknya Lim Sheng Zhou, selain sengkuang, Tan turut menanam mangga. Mengusahakan tanaman mangga jenis water lily dan cokonan bukan perkara mudah. Di samping serangan serangga, cuaca dan kos penjagaan yang tinggi merumitkan usaha mendapatkan hasil banyak ketika tuaian. Ada yang sudah masak?
Okey, mangga yang sudah pun masak yang berusia antara 100 hari, lebih kurang 100 hari akan dipetik di sini dan juga memang tak dibuka sebenarnya sebab nak menjaga kualiti dan juga mengelakkan daripada serangan serangga dan sebagainya. Mari kita lihat hasilnya bagi yang telah pun matang. Sebab mangga ni kalau tidak matang rasanya akan macam masam sikit, tapi ni manis. Kalau masak Okey. habis dia banyak manis. Manis. Manis, memang manis. Okey. Ni yang dah matang. Ha. Okey, ni lebih kurang 100 hari ya. Ini ada serangga gigit Okey. dia jadi Dan pecah. sekiranya ada serangga yang mengganggu pertumbuhan buah mangga ni akan jadi rosak seperti ni. Sebab itulah ia memerlukan tenaga yang begitu banyak ya untuk memantau pada setiap hari, memastikan mangga yang berkualiti dapat dihasilkan. Hari kita boleh cuba rasa. Boleh? Okey. Halus dia boleh tahan serangga macam itu. Dia kadang-kadang ada yang lain boleh kacau dia. Dia cucuk, dia boleh rosak. Buat kasih jagalah. Memang tak balut dia pun boleh jadi. Tapi dia mungkin kurang lah. Sudah jadi boleh cantik punya buah sudah kurang. Kalau balut dia cantik punya buah lebih lah. Mangga yang berkualiti ternyata memerlukan penjagaan dan pemantauan rapi setiap hari. Baik, kalau ikutkan musim memenuai bagi mangga ataupun pelam ni ialah pada sekitar bulan 5 ataupun bulan 6. Tapi sekarang dah masuk September, Oktober, mungkin kurang sikit daripada hasilnya. Tapi masih lagi yang boleh kita makan. Ini contoh, walaupun nampak seperti hitam, tapi dalamnya okey. Ya. Cuba. Itu sudah paling masak lah. Dia sudah 1 minggu. Ini masih hijau baru potong. Ini namanya setap. Sopa gula. Lagi isi licin. Lagi cantik. Lagi juicy. Okey. Nanti macam makan. Ini kan. Okey. Okey. Buka. Okay. Wow, itu dia. Ini yang betul-betul sudah masak. Kita cuba. Manis kan? Manis. Itu sebab Manis sekali. Wow. banyak masalah. Dia banyak masak. Ini buah baru boleh banyak manis. Kalau dia kurang masak, dia lagi ada sikit kuning. Tak kuning habis dia manis ada kurang sikit. Ini buah lagi banyak manis, lagi banyak licin, lagi banyak wangi. Ini banyak sedap. Banyak sedap. Memang sedap tu. Memang sedap. Usahawan tani akan sentiasa dibantu mengikut keperluan mereka. Pihak Perbadanan Kemudahan Pertanian Negeri Perak amat gembira melihat mereka ini berubah menjadi usahawan. Di antara skim-skim usahawan di bawah perbadanan ini adalah pinjaman mudah yang kita boleh berikan kepada mereka. Tetapi kalau macam pokok pelam ni mereka telah usahakan, boleh teruskanlah. Tapi bagi mereka yang baru nak tanam, modal tidak cukup, mungkin kita boleh tawarkan pinjaman mudah. Pinjaman mudah ni adalah kita memberi pinjaman tanpa faedah. Dan kita ada grace period untuk mereka bayar balik tertaluk kepada jumlah yang available untuk setiap tahun lah. Mango, saya tanam itu mango banyak cantik, besar-besar, banyak manis, happy banyak happy. Mango you kasih wak untung, baiklah. Saya menyantuni mereka yang petani-petani yang bergantung hidup kepada pertanian di atas tanah yang kecil. Kita bukan nak merampas. Kita nak mencari jalan supaya dapat mereka teruskan usaha mereka dan hasil kepada negeri juga terjaga. Tanah milik PPPNP seluas 23 ekar ini adalah medan rezeki buat Wong Peng Sam dan isterinya Chan Choi Moy. Mereka membanting tulang meneroka tanah di sini sejak tahun 2002 lagi. Bermula dengan menanam jagung, pasangan ini nekat menjadi usahawan tani berjaya. Kesukaran menguruskan tanaman jagung membawa kepada idea mengusahakan ladang pisang berangan yang ternyata memberi pulangan lumayan. Saya buat research dulu dengan tengok dia punya pH semua ngam tak. Kalau boleh
mau start bisnes pisang, mesti nak beli dia anak-anak pokok lah. Jadi baru kita nak buat taruh tai ayam, taruh baja dulu, baru kita boleh tanam lah. Pada peringkat awal, 8,000 pokok pisang yang benihnya diambil di Raub Pahang ditanam di sini. Pisang sesuai diusahakan di kawasan bersuhu antara 12 hingga 30 darjah Celsius dengan taburan hujan antara 1,000 hingga 3,000 mm. Semua okey ya. Selain dibantu pertambahan pekerja, selepas hampir 15 tahun, jumlah pokok pisang itu meningkat kepada 20,000 batang setelah kawasan penerokaan diperluaskan. Menyedari telah banyak meraih pulangan dan keuntungan, Wong mendaftarkan perusahaannya melalui program pemutihan yang diselenggara Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak. Dulu saya mari kebun 3 jam, 2, 3, 4 jam saja. Sekarang kadang-kadang 1 hari di sini. Jam pukul 7, 7.30 saja balik. Kita mesti mau tengok ini tidak ada kuman ke apa semua. Kalau ada kuman semua, kalau kita tak jaga habis lah. Satu kebun habis. Kita mesti mau jaga dia punya kuman. Selain menjaga daripada serangga-serangga dan makhluk perosak, ada cara untuk memilih pokok pisang yang akan biarkan membesar dan berbuah. Jika dibiarkan kesemua membesar di kawasan sama secara serentak, ia akan menyebabkan pokok pisang saling bersaing untuk mendapatkan baja, lantas mengganggu tumbuh serannya. Ia sekaligus menyebabkan pokok pisang tidak membesar pada tahap yang diharapkan, lambat berbuah dan hasilnya sedikit. Pastinya, ini akan merugikan petani. Sayanglah. Tak sayangnya. Okey. Jadi satu pokok yang tu akan tumbang. Jadi tinggal 2 saja. Kenapa 2 saja? Baja dengan dia mau besar lah dia punya apa. Kasih besarkan dia punya pisang. Ini semua potong. Tak mau. Ini belum potong. Tinggal 3. Tinggal 3 lah. Tinggal 3. Nanti 2 minggu dia keluar balik, kita semua potong balik. Yang penting rumput kena potong setiap 2 minggu. Kena itu buang itu daun yang itu sudah hangus kuning punya. Lagi itu anak-anak pisang kena potong macam tadi. Pokok pisang yang sudah berbuah akan segera dicantas bagi memberi ruang kepada pokok baru untuk membesar dengan sempurna. Okey, berat. Ini dia pisang berangan grade A yang terhasil di kebun pisang Cik Wong ini. Dan sebenarnya dalam tempoh seminggu mereka mampu menghasilkan sehingga 1,500 kg pisang. Dan namun jumlah ini masih lagi rendah berbanding ketika sebelum Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka mampu untuk menghasilkan sehingga 3,000 kg dalam tempoh yang sama. Dan sekilo pisang berangan grade ini mampu dijual pada harga RM2.80 sekilogram. Kalau tengok pun saiz dia memang padu dan isinya memang besar. Ini dia pisang berangan grade A. Buah yang bermutu adalah hasil daripada penjagaan dan pembukusan yang cermat untuk menjamin piawaian tinggi. Setiap minggu, hasil pisang yang diusahakan Wong akan dijual di sekitar Bandaraya Ipoh. Wong memiliki peraih tetap dan permintaan terhadap hasil taninya sentiasa tinggi. Pisang yang dituai akan dibersihkan sebelum disimpan melalui sistem peraman yang membolehkannya masak dengan sempurna.
besar ni. Okey, pisang dari kebun Cik Wong dipasarkan di seluruh Perak termasuk di kedai Encik Lee ini. Saiznya besar-besar. Ya, Ini grade A. ya. Dah berapa lama ambil pisang dengan Cik Wong? Sudah dekat 2 tahun. 2 tahun. Ya, pisang ni bagus Bagus. Okey, Ya, dan kalau kita lihat pisang yang muda biasanya dijual pada harga RM2.80. Tapi setelah masak seperti ini mampu dijual dengan harga 4,5. 4,5. Sekilo RM4.5. Dan ternyata bisnes-bisnes ini satu bisnes yang sangat bagus untuk memberikan peluang yang lumayan, dan kerana itu ia memerlukan usaha dan komitmen yang jitu berbudi kepada tanah hasil yang memang mewah. Saya cuba satu deh. Okey. Okey. Pisang berkualiti tinggi sentiasa laris di pasaran. Hari ini, keluarga Wong dikunjungi Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Berusia 70 tahun, Wong ingin menjadi peneroka yang bertanggungjawab terhadap tanah air tercinta. Peneroka haram yang tidak membayar sewa atau pajakan akan menyebabkan kehilangan hasil kerajaan. Apatah lagi ada peneroka korporat yang tidak menggaji pekerja tempatan. Penggunaan pekerja import tanpa permit akan mengundang pelbagai risiko. Jika program pemutihan oleh PPPNP ini tidak digerakkan, ia akan melambatkan proses melaksanakan pelbagai strategi pelaburan kerana tanah telah dimonopoli dan dikuasai oleh perusahaan haram yang merugikan negara. Lebih 8,000 hektar tanah telah diteroka secara haram di seluruh negeri Perak. Dan saya juga melihat keadaan di mana apabila kita mendapat pelabur-pelabur yang berminat untuk datang membuat pelaburan yang dengan jumlah yang agak besar ke negeri Perak ni, usaha ini agak terbantut kerana kita mengalami masalah usaha haram di tanah-tanah di serata kawasan di dalam negeri Perak. Atas sebab itu, saya menyantuni mereka yang petani-petani yang bergantung hidup kepada pertanian di atas tanah yang kecil. Kita bukan nak merampas, kita nak mencari jalan supaya dapat mereka menjalankan teruskan usaha mereka dan hasil kepada negeri juga terjaga. Apabila hasil kepada negeri kita dapati, dapat kita menyalurkan lebih banyak peruntukan program dan projek kepada rakyat. Itu yang kita cuba usahakan. Hari ini juga, benih terung mula disemai di tanah yang sudah melalui proses pemutihan. Ia menjadi simbolik sinar baharu kepada penerokaan juga pertanian di negeri Perak Darul Rizwan yang memerlukan ketulusan dan komitmen semua peneroka dan usahawan tani. Nama terung ni simbolik kepada lembah baru ataupun nafas baru, sinar baru kepada agrotani di Perak yang memang menjadi peluang yang cukup lumayan. Terung ni jenis apa tu? Terung ni jenis apa? Jenis bulat ni. Bulat. Sedaplah buat kari. Oh, ya sedap. Buat kari. Sedap. Pelbagai kata rangsangan diberikan agar pengusaha seperti Wong mampu menjadi contoh sebuah penghijrahan yang murni. Kawan tu order macam 2 bekas saja. Tapi nak kait kelapa sampai 5-6 pokok. Cuba bayang tu. Abang pernah give up jugalah. Kawan tu order macam 2 bekas saja. Tapi nak kait kelapa sampai 5-6 pokok. Semua pokok kelapa ni abang test, tak ada yang sesuai. Dah lali dah akak ni. Mata ni kalau dah ni memang berair sentiasalah dengan asap. Melayu Banjar
adalah pecahan daripada masyarakat Kalimantan yang bertapak di Tanah Melayu dan menghiasi segenap ceruk rantaunya. Di Bagan Serai Perak, masyarakat ini mempunyai populasi besar dengan 90% suku Banjar masih menetap di sini. Walaupun kegiatan ekonomi utama tertumpu pada pertanian, mereka juga melibatkan diri dalam aktiviti yang lebih moden seperti penghasilan makanan. Suku kaum ini amat terkenal dengan pelbagai hidangan makanan tradisi, antaranya kalakatar. Ia menjadi menu istimewa masyarakat yang berasal dari Sumatera ini. Kalakatar ni dia memang sedap dan lembut, manis. Kita gunakan keseluruhan daripada isi dan air kelapa muda tersebut. Kalau daripada barat, dia rasa macam garing dan ada keanjalan sedikit. Tapi kalau menggunakan oven, dia macam dikering. Jadi keenakan dia tu kurang sikit lah. Tidak dinafikan, keunikan manisan tradisi ini turut diminati oleh pelbagai bangsa dan budaya. Kuih kalakatar ni kalau kita nak buat minuman petang, biasa sekarang ni orang ada untuk kuda-kudapan kenduri kendara. Tekstur dia sangat lembut, kita akan rasa dia punya isi kelapa dengan tepung tu dia adun sebati. Memang sedap. Memang saya syorkan pada orang yang nak rasa boleh try dekat sini. Lebih 15 tahun bertapak, bapa berusia 52 tahun ini satu-satunya peniaga yang menjual pelbagai jenis kuih tradisional kaum Banjar. Tambahnya, lokasi yang terletak di tepi jalan raya memudahkan orang ramai untuk membuat pembelian. Kalau macam hari cuti kan, orang-orang luar datang banyak kan. Orang cuti balik kampung, orang Kuala Lumpur pun semua. Jadi pelanggan lagi banyak lah. Kita buka biasa dalam pukul 2 sampai pukul 6.30 macam tu lah. Bagaikan limpahan rezeki buatnya apabila ramai pelanggan yang tidak putus-putus datang berkunjung ke gerai yang terletak di masjid tinggi ini. Terletak kurang 1 kilometer dari gerai tadi, terdapat sebuah perkampungan didiami pasangan suami isteri. Mereka masih mengekalkan cara penghasilan kalakatar secara tradisional yang diwarisi lebih 15 tahun lalu. Ni Abah yang sini. Setiap kali menerima tempahan, Fatimah Samsuri dibantu suaminya, Ahmad Lutfi Hassan, dalam penyediaan kelapa sebagai bahan utama pencuci mulut ini. Macam pokok kelapa tu kan dia banyak tandan. Kalau yang kat bawah tu kadang-kadang memanglah tua. Jadinya kita pilihlah kiranya yang paling dekat atas sikit. Buah pun memang dah agak-agak yang sesuai besar kan. Tapi selalunya macam bila kait tu, abang kait akan belah dululah. Kita memang tengok yang mana yang betul-betul sesuai sedang macam ni lah. Kalau dia tua sangat pun tak boleh juga. Sebab bila dia tua dia keras kuih tu. Kalau yang muda ni bila kita kacau, dia yang muda tu dia akan hancur. Dia akan jadi lebih rasa lagi isi kelapa tu. Dua biji kelapa diperlukan bagi menghasilkan satu loyang manisan. Sekalipun menghadapi saingan dengan pengusaha moden, selain kesukaran bagi memperoleh bahan mentah, membujur lalu melintang patah, pasangan ini terus gigih dalam mengusahakan perniagaan mereka. Nak pilih kelapa betul-betul tu memang susah jugalah. Kadang-kadang bukan satu pokok aja Kak Kait. Kadang-kadang sampai 2-3 pokok kan. Sekali tu memang abang pernah give up jugalah. Kawan tu ada macam 2 bekas saja. Tapi nak kait kelapa sampai 5-6 pokok. Semua pokok kelapa ni abang test. Tak ada yang sesuai. Lepas tu kena beli rumah jiran jugalah. Selain itu, penggunaan buah kelapa yang berlendir menaikkan lagi rasa lemak pada kuih itu. Kesemua bahan ini perlu dicampurkan satu persatu dan digaul sehingga sebati.
Meskipun rumit dan memakan masa untuk disiapkan, bagi mengekalkan keaslian rasa resepi warisan keluarga, Fatimah tidak membuat sebarang pembaharuan. Akak dulu memang biasa buat kan. Tapi arwah mak akak dulu tak berniaga. Dia cuma buat untuk makan-makan keluarga. Akak selalu tengok kan arwah mak akak buat. Tanya dia sukatan macam ni. Dia bagi tahu. Tu sekarang akak bolehlah praktikkan benda tu untuk berniaga. Dengan kesinambungan legasi ini, jelas sekali ia mampu mengimbau dan mengembalikan memori bersama ibunya. Kesemua adunan tadi akan dimasak di bawah api yang sederhana dalam masa 20 minit sehingga likat. Dengan kudrat yang sedia ada, suri rumah berusia 54 tahun ini hanya mampu menghasilkan sebanyak 10 biji kuih dalam sehari. Tempahannya melonjak tiap kali tiba bulan Ramadan apabila ia menjadi buruan umat Islam sebagai juadah berbuka puasa. Mula-mula tu akak berniaga tak banyak. Cuma macam kawan-kawan abang sekolah. Masa tu mula-mula sekali tu kiranya ada jamuan. Akak sajalah buatkan untuk diorang. Start daripada tu diorang selalu tempah. Memang diorang ambil order kan. Kebanyakannya tu macam selalu orang ambil order bulan puasa lah. Masa akan datang ni, diorang mesti nak cepat kan benda tu. Siapa yang nak buat kerja lambat, nak cara hidupkan sabut. Benda tu semua cabaran tau. Tu bang, bayang tu. Meskipun perkembangan semasa menyaksikan penyediaan kalakatar dibakar dalam ketuhar, ibu kepada 4 cahaya mata ini tetap mengekalkan kaedah tradisionalnya. Permintaan yang semakin tinggi saban hari bukanlah tiket baginya untuk beralih ke teknik penghasilan moden. Bagi memastikan kuih dimasak dengan sempurna, bara api yang terhasil daripada sabut kelapa perlu diletakkan di atas dan di bawah. Kaedah memasak menggunakan dapur kayu yang mengambil masa hampir 30 minit menjadikan ia sukar. Mereka perlu mempunyai kemahiran mengawal api agar tidak hangus. Setiap hari bagaikan pertarungan buatnya apabila perlu bertahan dengan asap daripada sabut kelapa. Walau bagaimanapun, keinginan pelanggan tetap diutamakan. Api ni yang satu masalah. Dia kalau api tu padam ke sabut tu, tak bolehlah kita nanti akan buka, lagi akak pusing, tengok belah mana yang tak masak lagi. Belah mana yang dah masak kan. Bila yang dah masak tu akan kurangkanlah api sebelah tu. Yang mana yang kurang api tu akan letak situlah. Sabut tu dia basah-basah sikit, dia akan lambat nyala. Kalau dah sabut tu kering elok, dia cepatlah jadi bara. Memandangkan setiap sesi pembakaran hanya memuatkan 2 buah loyang, dia mengakui tidak menang tangan saat menerima permintaan tinggi. Dah lali dah akak ni. Mata ni kalau dah ni memang berair sentiasalah dengan asap. Itulah rumah pun berbau asap. Penuh asap satu rumah kan. Okey dah masak itu. Ya tu. Nampak. Okey.
Walaupun raut wajahnya tampak tenang, Fatimah meluahkan kegusarannya memikirkan tiada lagi penyambung tradisi ini. Dia saya ke apa ya? Kelapa dia kalau kuih ni lagi banyak kelapa lagi sedap. Selalu macam customer dia orang akan request lah kalau nak banyak kelapa dia orang cakap nak special. Akak risau juga sebenarnya. Masa akan datang ni budak-budak sekarang dia orang tak akan guna sabut. Diorang mesti nak cepat kan benda tu. Siapa yang nak buat kerja lambat, nak cara hidupkan sabut. Benda tu semua cabaran tau. Kekayaan isi kelapa ditambah pula apabila dihidang ketika masih panas menambahkan lagi keenakannya untuk dinikmati sebagai juadah minum petang. Pertama kali sebenarnya saya merasa kuih Kalakata ini tekstur dia sangat lembut dan saya boleh rasakan aroma asap pada kuih ini kesan daripada pembakaran menggunakan sabut tadi. Bercirikan peradaban masyarakat Banjar, masjid lama yang dikenali sebagai Masjid Lawas menjadi mercu tanda bagi pekan kecil ini. Meskipun lebih seabad dibina, struktur pembinaannya masih kukuh dan seringkali dibanjiri para jemaah. Di samping pelbagai aktiviti Islamik, sejajar dengan fungsinya, ia adalah titik pertemuan penduduk sekitar bagi menunaikan solat secara berjemaah tak kala laungan azan bergema. Sementara itu, wakil-wakil daripada Bubuhan Banjar Perak, Cawangan Pertubuhan Banjar Malaysia di Krian bersama-sama menyediakan manisan untuk semua jemaah yang hadir. Pelbagai menu menarik menjadi hidangan, termasuk kuih Kalakatar yang ditempah daripada Fatimah. Menjadi tradisi masyarakat Banjar menggunakan istilah pundut yang bermakna bungkus apabila menghadiri sebarang majlis. Juadah yang tersedia akan dibungkus dan diikat kemas menggunakan kain jarang. Sebaik usai majlis, tiba masanya para jemaah menjamu makanan yang dihidang. Peluang ini digunakan juga bagi mengeratkan hubungan sesama mereka. Bayang tu. Proses pembuatan Kalakatar dengan kaedah tradisional sememangnya bergantung kepada tahap kesabaran seseorang individu. Saya berharap sangat tradisi wadai Kalakatar ni akan terus berpanjangan, jangan pupus kat sini saja. Adalah nanti penyambung warisan yang akan maulah wadai Kalakatar ni, insya-Allah. Meskipun tidak dilahirkan dalam keluarga yang sebati dengan selok-belok perniagaan, Fatimah cekal dalam memartabatkan hidangan tradisi ini bagi memastikan ia tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas.